Okey, dengan itu program diteruskan dengan IT Lead Forum dengan tajuk Reka Bentuk Semula Kampus Pintar Generasi Seterusnya. Dijemput semua panel dan moderator untuk mengambil tempat di atas pentas. Dipersilakan. Saya persilakan moderator Puan Asiah Abu Samah, Pengarah Pusat Teknologi Maklumat Universiti Malaya. Panel Encik Iskandar Iskak, Pengurus Besar Sektor Pendidikan TM1. Dr. Ahmad Helmi Azhar, Pengurus Kanan Enterprise Digital Nasional Berhad. Baiklah, sementara menunggu panel mengambil tempat, kita akan paparkan slido. Okey, sementara kita set up untuk moderator dan juga ahli panel kita. Boleh kita lihat slido di paparan skrin? Okey, di paparan skrin kita sama-sama kita join. Semua diminta untuk turut serta. Apakah jangkaan anda terhadap forum ini? Boleh scan QR code ataupun masukkan kod yang tertera di laman web Slido. Nampaknya mula keluar kat sini. Sangat baik, sangat bagus. Hadir. Hashtag. Wonderful. Okey, di sini kalau kita tengok lebih kepada banyak peserta kita memberi komen tentang orang kata program sekarang, tapi kita sebenarnya kita nak jangkaan apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat daripada program ini. Itu yang kita nak tengok. Okey. Apa jangkaan yang anda akan dapat selepas forum ini so itu yang kita nak lihat bagaimanakah pandangan anda. Okey, tajuk forum kita pada hari ini adalah reka bentuk semula kampus pintar generasi seterusnya. Okey. Apa yang kita lihat dia banyak memberikan satu jangkaan yang positif, yang mana melihat kepada impak dari aspek manfaat yang diterima. Kemudian kita dapat lihat juga mengenai smart campus, informasi terkini, ICT leadership, informasi yang menarik. Wonderful digital campus. Satu idea baru barangkali akan kita dengar daripada panel kita pada hari ini juga. Teknologi akan datang. Okey, next gen smart campus. Baiklah, saya kira semua telah pun melihat tentang satu hasrat ataupun satu jangkaan. Apa yang anda inginkan, apa yang anda fikirkan untuk anda terima, dan semoga forum pada hari ini dapat kita mengecapilah apa yang kita jangkakan itu. Baiklah, sebelum saya menyerahkan sesi ini kepada Puan Moderator, suka saya bacakan sedikit latar belakang beliau. Yang berusaha Puan Asiah Abu Samah, Pengarah Pusat Teknologi Maklumat Universiti Malaya. Beliau berpengalaman melebihi 25 tahun dalam meneraju pasukan IT di Universiti Malaya di dalam bidang pembangunan aplikasi, keselamatan ICT, pengurusan pusat data, perkhidmatan rangkaian dan pembangunan kaki tangan. Beliau berjaya membawa transformasi digital secara berterusan di Universiti Malaya serta mewujudkan usaha kolaboratif merentasi pelbagai fungsi, interest group dan fokus area. Baiklah, dengan itu saya menyerahkan pentas kepada moderator kita yang berusaha Puan Asiah Abu Samah. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Encik MC, Encik Faiz Aziz
Selamat datang kepada dua panel kita pada pagi ini untuk program kita yang pertama iaitu IT Lead Forum, reka bentuk semula kampus pintar generasi seterusnya, remodeling next dan smart campus. Di skrin sekarang ni, skrinnya dah hilang. Saya baru je nak tengok perkataan popular tadi. Saya diminta menyebut 5 perkataan popular. Saya nampak beberapa tadi. Bermanfaat, smart campus, next gen. Saya just nak maklumkan, audience kita hari ini adalah semuanya orang IT. So mereka dah tak larat nak sebut pasal teknologi sebenarnya. So dia lebih prefer kepada benda yang lebih umum. And tujuan kita buat IT Lead ni pun adalah untuk memberi perspektif baru pada diorang, to bridging kemanusiaan sebenarnya. Setiap hari kita bergelumang dengan PC, dengan network, dengan orang bergaduh tiap-tiap hari. Macam yang KP kita sebut tadi, memang tiap-tiap hari kita gaduh. So kita dah tak larat dah. So that's why ayat dia terus keluar macam ni. Dia jadi seronok bila orang cakap pasal manusia. Kita looking for manusia tu sekarang. Kemanusiaan ya. Okey, sebelum kita teruskan forum hari ini, kita nak perkenalkanlah serba sedikit pasal kita punya panel ni. Sebelah saya Encik Iskandar Iskak, pengurus besar sektor pendidikan TM1. Encik Iskandar memulakan kerjayanya sebagai jurutera perkhidmatan di Telekom Malaysia sejak dari tahun 2000, selama 5 tahun sebelum terlibat dalam pelbagai tanggungjawab seperti product solution, tadbir urus, pengurusan projek sebelum berpindah ke anak syarikat VADS Berhad sebagai eksekutif perancangan strategi. Kini beliau memimpin bahagian pendidikan vertikal di TM1 sejak dari tahun 2020. Saya nak tanya banyak tu nanti. Maksud dia tu. Okey, kita punya panel kedua pula adalah Dr. Ahmad Helmi Azhar. Pengurus kanan Enterprise Digital National Berhad, orang penting. Kita nak going for 5G. Ini kita akan dengar daripada beliau lepas ni. Mempunyai pengalaman hampir 15 tahun dalam penyelidikan kejuruteraan pengurusan dan operasi, pembangunan perniagaan kawasan dan dasar awam ketika berkhidmat di Telekom Malaysia. Kini bertanggungjawab menggerakkan inisiatif telekomunikasi 5G di peringkat nasional, memperolehi ijazah kedoktoran dan menerbitkan beberapa kertas kerja mengenai sistem MIMO OFDM. Beliau pernah menjadi ahli Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU, agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang bertanggungjawab menyelaras dan menyeragam operasi telekomunikasi dan perkhidmatan di seluruh dunia. Mewakili Malaysia dalam Perhimpunan Standard Telekomunikasi Dunia ITU, turut terlibat dalam pengurusan radio spektrum di peringkat kebangsaan dan serantau, dan beliau juga turut dilantik oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sebagai pengerusi Smart City Task Force bermula iaitu dari tahun 2015 hingga 2019. Untuk makluman para peserta, skop kita hari ini adalah menyentuh kepada next gen teknologi. Kita suka sebut imersif. Bila imersif ni bukan teknologi yang imersif. Imersifnya orang dan teknologi sebenarnya. Yang kita nak membawa maksud macam KP sebut tadi, kita membuat dan mengguna dengan maksud sampai kita menyokong values. Okey. Potensi untuk memanfaatkan next gen teknologi dalam kita punya masyarakat, kaedah mengadaptasi model tu dalam kita punya keadaan sekarang untuk close the gap. Ya. And then melihat bagaimana rakan-rakan TM1 dan Digital National nak bantu kita semua ni untuk mencari titik persamaan untuk kita move ahead. Yang tu kita punya tujuan lah. Sebagai panduan kepada semua peserta, format adalah seperti berikut. Setiap panel akan bentang topik masing-masing dalam 15 hingga 20 minit. Sesi soal jawab antara moderator selama 25 minit atau kurang. Kita tengok macam mana minat pada pihak audience untuk bertanya soalan nanti. And then soalan dibuka kepada peserta selepas tu 20 minit atau lebih sikit. Okey, saya nak semua terlibat samalah. Kita sebenarnya di sini bukan sekadar macam sekolah. Kita tidak lagi macam dengar, hafal, jawab soalan. No. Kita ni semua balik nak kena buat kerja. And kita ni semua balik nak kena pastikan kita sihat untuk buat kerja. So, kita minta daripada semua audience, get ready untuk bertanya soalan lah. Sebab di sini kita mulakan sesi perkongsian kita. Kita mulakan dengan Encik Ishak dengan presentation yang pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada Puan Asiah yang saya hormati, TS Dr. Wan Azli, pengarah Mamita, kepada pengarah Masti yang baru, dan juga kepada Puan Khatijah, dan juga kepada semua rakan-rakan daripada pihak universiti dan juga daripada KPT yang hadir pada ini. Saya nampak ada juga KPT yang ada hari ini. So sebenarnya saya bercakap dengan cikgu-cikgu saya sebenarnya. Bagi saya mula bekerja sebagai TM di TM dah lama, dari tahun 2000. Dan saya berkecimpung dengan di bidang pendidikan pendidikan rendah dan juga tinggi daripada tahun 2020 lah, baru dalam 3 tahun. Tapi tuan-tuan semua dan puan-puan semua adalah lebih hebat dan lebih is di subject matter expert daripada saya sebenarnya. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan rendah hati atas segala tunjuk ajar yang tuan-tuan berikan pada saya. Pertama, berdiri saya kat sini is nak share dulu. Ada slide yang nak tunjuk ke? Okay, alright. So saya ada slide sikit lah. Alright. Basically apa yang ceritakan ialah not about macam mana hala tuju pendidikan, sebab sebenarnya yang lebih arif ialah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi apa yang mungkin kami boleh sharekan di sini, macam mana cara aplikasi kami di TM, alright, and then apa kami fikir yang penting untuk kita maju ke hadapan. Sebab teknologi ni banyak sebenarnya, alright, dan setiap tarik nafas kita akan ada pembaharuan yang akan datang, dan kita kena bersedialah dalam persekitaran seperti mana pengarah KEP tadi kata, persekitaran kita dinamik dan kita kena dinamik. Itu cerita dia. Okay, slide yang seterusnya. So smart campus, alright, tajuk dia is remodeling smart campus. Universiti-universiti contoh seperti Universiti Malaya sendiri sudah mempunyai plan jangka masa panjang sebagai smart campus. Even sebagai Universiti Malaya is sustainable green smart campus kan, Puan Sia? Alright. So memang dah ada semua universiti. Tapi kita just tengok balik semula, apakah dia smart. Yang penting bagi saya, smart tu bukannya campus. Yang smart tu ialah student, orang yang di dalam kampus tu sendiri. So cara kita tengok ni ialah smart is only the student. Kampus tu menyediakan facility. Facility tu dah starting dengan generative AI. ChatGPT is only a generative AI. Sebab cloud native, IoT, mobile, and banyak benda lagi. Alright. So kita di bidang ICT, kita mesti memastikan bahawa yang smart itu ialah the value yang kita berikan kepada student dan juga para apa yang berkaitan dalam universiti, dijana oleh apa yang infrastruktur yang ada di dalam itu. Itulah bagi saya lah definisi simple smart campus. Tengok sebelah kiri tu student tu, itulah rupa dia, orang yang kita nak smart kan. Okay, sebenarnya. Next slide. And before we go into detail, just ceritakan sikit. TM ni, TM mana satu? Ada TM1 lah, TM Global lah, TM Wholesale lah, macam cerita-cerita kan. So kalau macam TM yang company besar yang dekat tengah-tengah tu, so kami ada 3. Satu is only TM1 dan juga Credence, itu ialah untuk business to business. Bawah tu is TM Wholesale. TM Wholesale is untuk carrier services, yang mana kami juga memberikan services kepada competitor TM lah, yang lain-lain tu. Okay. Dan juga fokus kita letak situ ialah untuk consumer ataupun the students themselves lah. Fokus kita tengok dekat mana kesesuaian. And kesesuaian sini saya bercakap bukan sebagai saya business to business, tapi kita bercakap dari segi consumer. Alright, sebab student tu lah consumer sebenarnya. So apa yang penting bagi mereka, apa yang kita perlu buat untuk memastikan apa yang kelangsungan apa yang mereka buat di sekolah ataupun di universiti itu dapat diberi. Next one.
Okay. Dan oleh itu DTM, bila kami sendiri pun nampak sebenarnya dunia ni berubah. And TM sendiri pun kenalah berubah, kan? Dulu TM fixed line provider, kan? Kita jual kami macam tadi seperti mana yang daripada Cik Zamri dia mampu katakan, fixed telefon ni kena ada lagi ke? Kan? Buat apa ada fixed telefon, kan? So yang kat belakang is the past. Benda-benda yang lama tu sah dia kenang. Macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau dia bagi duit, buat lagi lah, kan? So itu yang ada. Then convergence ni dah mobile, content dan stuff yang tengah-tengah tu. Tapi di masa hadapan, kami nampak TM ni perlu berubah menjadi human-centered technology company. Human-centered. Di mana-mana pun kita kena focus on the people, human. Kalau sesuatu teknologi itu tak memberi manfaat langsung kepada manusia, dan sebenarnya itu adalah satu pembaziran. Kalau kita letakkan kita punya ni lah duit di sanalah, masa kita, tenaga kita sebenarnya. So dia mesti memberi impact. So itulah maksud dia bila kita bercerita mengenai human-centered technology company. And itulah aspirasi kami di TM dan kami ubahkan. Ni apa? Next slide. Tak jalan. Tak apa. So kami berubah tu sebab inilah sebenarnya Cik Zamri kata tadi, dunia dah berubah, kan? Kita dulu pakai phone biasa, nak call pun, nak kena kahwin pun hantar kad. Sekarang semua tak adalah, pakai pakai WhatsApp aja. Yang paling bahaya ni kalau tiba-tiba blast dekat Facebook, semua bukan satu kampung, 10 kampung datang. Alright? So benda dah macam tu. Cara kita pun kena berubah lah sebenarnya apa yang berjadi. And di Malaysia, kita adalah satu negara yang bertuah sebab rakyat negara kita masih lagi muda. Alright? Yang mungkin yang dah tua, yang putih macam saya tu adalah sikit-sikit. Tapi kebanyakannya masih muda. Dan yang muda ni akan menggerakkan masa hadapan. Sebab tu kalau tengok pemimpin kita, fokus dia lebih kepada macam mana kita nak bergerak, ya? Dengan orang muda-muda sekarang ni. Okay, next one. Dan oleh itu, bila bercerita pasal orang muda ni, dan kita sentuh universiti lah. Ke universiti, kita nampak bila start daripada fokus kita sepatutnya daripada start universiti, student tu dia compare, dia inquire, dia masuk admission, enrollment, activation, orientation, learning, examination, alumni punya ni. So antara cabaran-cabaran universiti yang kami nampak ialah untuk in terms of alumni. Contohnya kan, kita bila universiti student tu dah keluar, kita tak maintain, kita tak ada engagement dengan alumni. Padahal dengan alumni itulah kita dapat tahu cerita macam mana keberhasilan, apa success story dia, and so on and so forth. So kalau kita fokus on people, dan kita kena tengok apa yang penting dalam satu organisasi tersebut. Dan seperti mana yang saya tunjukkan mula-mula tadi tu, bagi kami yang penting dalam universiti ialah student. Sebab itulah hasil output daripada universiti tersebut, selain daripada research punya papers. Okay. So bila kita bercerita pasal needs of stakeholder, dan kita kena letakkan diri kita pada tempat dia. Sebenarnya tadi Encik Zamri, saya suka nak cerita Encik Zamri kan tadi. Dia tanya, bila KP tanya, macam mana keadaan kenapa dekat PPS tak boleh buat sini. Lepas tu Encik Zamri kata pada bos dia, Tuan pernah jadi masa Bang J ke? Betul tak? Kan? Kita tak tahu masalah orang. Macam mana kita nak selami apa dia punya ni? So next slide ni ialah menyelami masalah. Next slide. Inilah masalah dia sebenarnya. So bila kita cerita pasal journey, kata cerita pasal orang, kita kata ni journey dia, kita tengok step dia. The next step, kita tengok apa permasalahan setiap orang. Kita tadi tengok student kan, student. Tapi student tu salah satu daripada stakeholder. Kita ada student, kita ada ibu ayah dia, kita ada diri kita sendiri sebagai staff yang kita pada student, kita ada the administrators, sekolah sendiri, dan juga last kali yang kita tengok financial funders, PTPN, ibu ayah, banks, semua. So bila kita bercakap mengenai people kan, puan, kita mesti nak faham apa journey dia dulu. Okay. Dah faham journey dulu, next question, kita selami apa permasalahan dia. Dah tahu permasalahan dia,
barulah kita boleh tengok apa yang kita kena buat yang penting untuk settle all the problem. Bukan satu seorang saja, semua stakeholder. So walaupun anchor tadi ialah student, ada juga ibu bapa, ada juga cikgu, ada juga the university himself. So ini bagi pihak kami lah, macam mana kami di TM, kami tengok permasalahan dari segi, kalau customer kami kan tengok macam ni lah. Kalau nak jual barang ke apa ke, itu first thing. It's not about selling lah, it's about knowing apa permasalahan dan macam mana kita boleh bantu sama-sama. Next slide. Dan oleh itu, sebagai overall view, lepas ni ada slide last kali ni tunggu. Last kali baru teknologi, Puan Sia. Okay. Oleh itu, bila tengok semua, kita tahu siapa key person kita, apa persona dia, pecahkan lagi persona tu kepada student pada grad student, whatever semua. Tengok pula siapa berkaitan, ibu bapa, lender, everything, and then kita pecahkan pada 4. Inilah 4 yang pada pendapat saya, kami, challenges untuk as a high learning institution. Satu, about the experience dan juga engagement, cara kita nak majukan lagi dia punya cara kita berhadapan dengan stakeholders. Dah nama universiti mesti dah mantap dari segi dia punya learning environment dia, kan? So maximize learning impact. Dari segi operasi, kan, bila kita bercerita pasal operasi, dari segi teknologi sekarang ni ada banyak teknologi. Soalan dia lah, kalau ada banyak sangat teknologi yang ada kat luar sana ni, kenapa satu organisasi tak boleh berdiri sendiri? Pernah kita fikir tak? Sekarang ni, zaman yang hebat sekarang ni kan, semua ni dia petik jari. Kalau saya beli semua teknologi yang ada dalam dunia ni, rasanya saya boleh stay on my own tak? As a TM, katakanlah sebagai TM. Jawapan dia, ya atau tidak? Kalau satu universiti boleh beli semua teknologi yang ada di dunia ni, dia boleh bergerak sendiri tidak? Tidak, kan? Walhal lagi banyak dependensi sebenarnya. So itu kadang-kadang kita tak nampak. So kenapa fokus on terbanyak sangat teknologi? Sebab sebenarnya yang penting cara kita bekerjasama dengan orang lain untuk memberi value kepada fokus audience kita. Dan oleh kita kena ada operation integration dan kena adalah business model yang berlainan. Alright, so di 4 ini ialah key challenges lah pada pandangan kami. Satu, fokus on experience yang start dah tadi, experience dia pecahkan. And then of course universiti kena ada learning environment yang baik. And then bila kita buat macam tu, dan kita kena ada operation integration. Integration yang penting sebab tak boleh, memang zaman akan datang tak boleh berdiri sendiri. Kena buat integrasi, kena buat kolaborasi. Dan because kita kena buat kolaborasi itu, memang kena ada new business model. Okay, last. Teknologi. Baru dah cerita pasal teknologi. Next slide. Okay. So, kenapa kita cerita teknologi last? Sebab bila kita bercerita pasal holistic perception, pandangan holistik, kita bermula dengan people dahulu. Kita mesti mula dengan siapa kita nak bagi value. 2, apa proses yang kita ada? Kalau tak ada teknologi, apa proses kita ada? Kalau benda tu boleh senang, dia buat je lah, tak payah nak beli, kan? Kenapa nak bazir duit? Kenapa nak bazir masa, kan? Tapi bila satu benda tu perlu dibuat secara skill, kena buat efficient, kena dynamic, everything, dan ada fikir apa teknologi yang perlu dia ada dekat sini. So saya nak bagi contoh dekat sini in terms of roadmap, apa teknologi yang ada. Contohnya kat bawah sekali tu, TM sendiri sedang menggunakan Robotic Process Automation. Di TM, RPA. Kami democratizekan RPA. RPA license dia mahal, kan? Tapi di TM, kami antara satu company yang paling besar sekali investment in terms of RPA di Malaysia ni, right? And then kita democratizekan, and then di TM kita ada banyak orang kata citizen developer. Kita buat training untuk team kami sendiri. Dia tak perlu ada kat IT, tapi dia dekat user punya side. Dia identify use cases untuk dipakai untuk RPA, kan? And then contohnya macam saya tengah buat profiling untuk sekolah. Semua sekolah di Malaysia, 10,000 sekolah di Malaysia. And kami tahu contohnya di pihak KPM ada website. Tapi data tu kena ambil satu-satu. Nama sekolah, sekolah pagi, sekolah petang, nama murid, apa semua tu. Ada.
Tak boleh minta daripada KPM kan, Excel. Kena ambil daripada website. Kalau pakai tenaga biasa, mungkin 10 orang, fokus, mungkin sebulan baru dapat. Contohnya lah kan. Tapi dengan RPA, 24 jam. Tapi develop dulu. Senang. Okay. Itu caranya kita optimize teknologi untuk benda-benda kita nakkan pantas. Dan tadi kat luar tadi kita nampak digital credentials, kan? Blockchain. Ini ialah benda-benda yang akan datang satu masa nantilah yang perlu dilakukan. So sebagai teknologis, okay, itulah benda-benda yang pernah ada. First, focus in siapa, kan? 2, tengok proses yang ada. 3, barulah tengok teknologi. And bila tengok teknologi itu, kita tak boleh beli sekarang. Kita kena buat roadmap. Apa teknologi roadmap kita dalam masa setahun, 3 tahun ataupun 5 tahun sebagai mesti. Dengan mengambil kira siapa stakeholder dia ataupun maybe ada digital planning ataupun planning yang besar dekat sana. Kalau tak ada, itu cabaran bagi IT team lah. IT team yang kena ke hadapan. Kalau tuan-tuan nak tahu, dalam organisasi sekarang ini, di mana-mana, orang yang paling faham proses di satu institusi sebenarnya orang IT. Betul kan? Orang IT tahu end to end. Jangan tanya orang lain lah, tanya orang IT. So orang IT ada satu kelebihan daripada semua unit yang lain yang orang lain tak tahu. Tapi cara macam mana kita nak bubble it up ke atas. Itulah cerita dia. So itu dia puan. Cerita saya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Orang IT serba tahu, makanya kita kena menjawab semua benda. Lepas tu kita disalahkan juga. Kan, betul kan? Kita tahu, kita belajar, kita dah faham. Orang tanya kita, dia tak nak jawab. Dalam meeting semua kita jawabkan bagi pihak dia. Salah also kita. Yang saya nampak proses tu memang sangat sakit lah. Banyak benda, especially kita punya prosedur guideline yang dah rasanya daripada belum kita lahir kot. Macam proses perolehan pun sama. Sangat menyakitkan sekarang, menyusahkan orang IT. Kita juga disuruh buat, kita juga disuruh cepat. Lepas tu kita juga disuruh buat benda lain. Kita ni seorang. Kita bukan robot lagi. Macam cakap lah, still we need people to do it. Okay? Saya nak teruskan dengan doktor ni. Sebab saya minat dengan ITU tu. Untuk makluman semua, Universiti Malaya sendiri dah lama buat kita punya plan Smart Campus. Smart Campus ni bukan sekadar nak buat. Sebab kita nampak dia akan bantu kita dari segi orang duk sebut sustainable. Kalau kita nak sustainable, kita nak kena ada data untuk bergerak ke mana. We need the data first, baru kita boleh kata kita buat. Sekarang ni orang kumpul data asing-asing. Saya dah buat. Dia tayang dalam website index. Index tu asing-asing. Kita tak nak. Kita nak kalau sustainable, bumi kita ni orang kata dia bersangkut paut. Dia bukan satu. Air tu rosak, semua orang rosak. Bukan air tu rosak, orang lain tak rosak kan. So that's why kita try nak movekan the Smart Campus. Bukan actually kita benda tu bukan IT yang drive. Kita hanya kata we provide the platform, you should buat you punya part. Maksudnya ada researcher yang on the sustainable. It's not us. Kita tak boleh buat semua. Kita hanya provide enable the platform sahaja. Dan kita ada teknologi, kita sumbang saja. Okey, saya nak minta Dr. Helmi ni pula present so that saya boleh ni ITU. Slide. Terima kasih Puan. Saya rasa our discussion as for now quite broad. Tapi saya tarik balik sikit, saya bagi penerangan latar belakang DNB dulu. And bercakap pasal isu leadership, saya rasa penubuhan DNB juga antara salah satu milestone in terms of leadership kepimpinan dalam infrastruktur teknologi negara lah. Jadi kalau boleh saya present sikit. Saya daripada DNB sebagaimana yang tahu DNB ni adalah agensi bawah MOF Menteri Kewangan diperbadankan yang dimandatkan untuk membuat 5G rollout kepada seluruh negara. Next. Boleh tak boleh? Jadi saya cerita sikit latar belakang dulu sebab dalam biodata saya tadi mention pasal ITU dan sebagainya, tapi saya perlu mention juga saya sebelum di DNB saya 15 tahun di TM.
saya pernah setahun di JITN, jadi saya quite familiar as well in terms of isu-isu connectivity ni. Jadi waktu penubuhan ataupun pada tahun 2021 saya masih ingat lagi, sebelum ada DNB, sebelum tu COVID, jadi kita ni tak ada, masih hangat dibincangkan. Contoh isu coverage, isu siapa patut lead 5G rollout, pernah ada dicadangkan untuk penubuhan konsortium dan sebagainya untuk buat 5G. Dan COVID happen. So during COVID pula kita dapat banyak isu-isu. Vivionah masih vivid in our minds that Vivionah kena panjat pokok untuk dapat reception untuk jawab soalan contohnya. Jadi bila isu-isu tu telah timbul, kerajaan kena ambil, macam you cakap pasal leadership tadi, we need to make a decisive decision on how do you want to tackle issue of coverage. Kalau kita bagi kepada market, for example, akan ada market deficiencies di mana area-area kurang berpenduduk ni tak ada business case. Cakap pasal business model tadi kan. Tak ada business case, tak ada business model untuk syarikat-syarikat telco masuk dan buat infrastruktur komunikasi. Jadi kerajaan pada masa itu decided kita akan buat. Bagaimana tadi Tuan Aziz Yusof cakap pasal kita tengok dulu literasi boleh baca antara satu, sekarang ni IT literasi dah jadi basic. Jadi kita pun dah tengok infrastruktur digital ini dah jadi basic infrastructure. It becomes a utility dah sekarang ni. Bukan dia dah sama level dengan highway. Sama air. Dia macam air, betul. Jadi untuk bila kita dah identify digital infrastructure ni sebagai utility, jadi kerajaan rasa kita will have to do a utility based model di mana kita akan buat supply driven. It's no longer based of ada demand kat situ baru kita buat. Kerajaan decided no, we identify whole country punya requirements, kita buat dulu, right? Jadi dari segi spirit itu, dari segi semangat itu, DNB ditubuhkan pada tahun 2021 untuk accelerate, boleh next slide, accelerate kita punya 5G rollout. Waktu tu kita di belakang, dalam region kita pun kita di belakang, di behind Indonesia dan Vietnam sebagai contoh. Jadi satu objektif mandat DNB adalah accelerate rollout 80% liputan satu negara within 3 tahun penubuhan. So nombor satu. Nombor dua, atas itu cost tadi. Bila DNB buat sebagai pembekal pukal atau wholesaler ni, jadi kita menawarkan konsep sharing di mana tower-tower 5G semua ni adalah dimiliki oleh kerajaan melalui DNB dan operator masuk untuk provide services on top of it. So kita save a lot of cost on that. Saya akan kupas balik isu cost ni juga sebab it will relate back to the price kita, connectivity price kita. Optimize the use of existing infrastructure. Kita mana tower dah ada, yang sedia ada tak perlu bina, kita tak perlu bina, kita share juga. Dan realize potential of 5G. Yang ni penting di mana 5G ni sebagaimana kita tahu dia bukan saja connectivity phone kita lagi laju untuk kita tengok YouTube lagi laju, bukan, dia adalah pemangkin untuk ekonomi masa depan. Jadi point number 4 ni kenapa unit saya ditubuhkan juga bawah strategi untuk tengok macam mana selain pada unit network buat rollout, kita nak tengok macam mana industri adapt the infrastructure yang kita dah bina. Dan finally yang terakhir, kita promote service base. Kalau dulu mobile operator atau syarikat telekomunikasi provide service based on siapa ada banyak network, siapa ada the biggest network punya ni, sekarang ni is no longer network based, is a service based. Siapa yang boleh bagi layanan yang human touch tadi tu yang paling bagus. Okay, next. Okay, berkenaan dengan coverage. Yang ni pentinglah sebab tuan-tuan semua dari segi you as a administrator for your own campus dan juga sebagai rakyat biasa, sekarang ni coverage 5G pada ketika ini adalah 73% nationwide. So maknanya kita dah ada 70% kawasan berpenduduk seluruh negara dah ada infrastruktur dan aktif liputan. So now is down to the telco untuk provide service kepada consumer lah. So network dah aktif, dah ada. Dan 70%
kalau tengok daripada data ni juga 73% tu bukan sahaja di kawasan dense urban atau kawasan-kawasan pekan, malah dia di kawasan suburban adalah 32%, 9% di kawasan rural. Jadi nak katanya dah ada coverage. While we're talking about, sebab kita bincang coverage ni, saya nak sentuh sikit, I think Puan Asiah pun tahu, kami by the end of the year, kita kena by hook or by crook, kita kena dapat capai 80% coverage itu. Dan ketika ini, kami masih ada kekangan di dalam kampus-kampus universiti. Saya raise je lah kat sini sebab this is very important, because kalau universiti kami tidak dapat roll out dalam universiti atas kekangan-kekangan yang tak dapat kita resolve, mungkin coverage itu kita akan bawa tempat lain, because kita perlu 80% bagi end of the year. Jadi rugi kepada pihak universiti sendiri sebab tak dapat coverage 5G dalam kampus. Cakap pasal infrastruktur tadi. Jadi kami tengah resolve. Saya dah engage dengan pelbagai agensi untuk minta tolong resolve isu kita nak buat pasang tower di universiti ni. Tapi sebagai kadang-kadang mungkin tuan-tuan daripada IT contoh tak tahu isu ni ada. Sebab isu ni sebenarnya di kebanyakan di bahagian asset ataupun facilities. Jadi kami nak masuk tu tak dapat, adalah kekangan. Jadi this is just for your information. Tapi saya berharap kita dapat resolve isu universiti ni, dan hampir ke semua universiti awam akan ada liputan 5G. Jadi that is also important in our discussion today, because kita dah address isu connectivity tadi. Kalau wireless connectivity dalam universiti awam dah 5G dah ada, at least the very basic of the public 5G tu dah ada. Kalau you nak upgrade dalam private 5G atau slicing nanti boleh diusahakan moving forward. Okay, dah habis. Okay, yang ni just to show kita antara negara terlaju di dunia untuk buat 5G. Second to maybe you can see Singapore, but it's small. So dalam 80% yang kita capai dalam 3 tahun ni, 4G perlukan 10 tahun untuk capai 80%. Dan 4G pula, kalau you tahu, dia bukannya satu operator buat semua. Ini wilayah Celcom, ini Digi. Jadi total kolektif kumulatif 80% tu semua telco. Kita buat dalam masa 3 tahun. Next. Okay, yang ni paling penting juga. Kita punya 5G technology, I can say proudly that this is one of the best in the world. Berdasarkan speed test yang, this is not coming from us, this is come from UCLA dan speed test punya report, di mana Malaysia ranked, kalau dalam negara-negara ni kita nombor 1, kita only second to Dubai. Dan ada sebab tu. Okay, kenapa kita punya downlink speed ni is the best ataupun the fastest in the world adalah sebab yang macam you cakap tadi, leadership, kepimpinan. Kita, Malaysia dictate that all the 200 MHz of the bandwidth untuk 5G diberi kepada single operator untuk jalankan. Jadi kita tak ada isu-isu isu-isu fizik di mana bandwidth itu dibagi oleh 9 operator, contoh 4G. The reason kenapa 4G kita tak begitu hebat sebab bandwidth 4G itu kita bahagi kepada 9 operator. Jadi setiap orang ada satu slice kecil untuk dia operate. Jadi untuk 5G kita buat model lain, kita bagi semua full bandwidth kepada DNB. Jadi kita scientific punya, physical punya limitation terms of spectrum tu kita reduce dia punya masalah. That's one of the reason why we get one of the highest downlink speed in the world. Second to Dubai, because Dubai juga model yang sama. Ada 2 operator di Dubai, dua-dua dapat 200 megahertz bandwidth 5G. Yang ni penting sebab antara servis-servis 5G yang ada sekarang adalah contoh the FWA yang you mention tadi, fixed wireless access tu. The fixed wireless access FWA device yang kita beli macam device kat rumah, terus dapat wifi daripada device tu. So you imagine dulu kalau kita nak dapat speed 500 megabit per second ni, kalau saya nak subscribe line Unify sebagai ini, saya kena ambil enterprise package atau contoh untuk dapat 300 atau 500. Sekarang ni saya boleh beli dongle ataupun subscribe package 5G FWA tu saja, mungkin RM79 sebulan, saya boleh dapat coverage wifi 500 ataupun 400 depending on your how good is the signal within your area lah. Tapi on average kita dapat 500 sekarang ni.
Jadi to me that is very telling and how the value that 5G bawa. Okay. I will share further on how contoh lain saya boleh bagi contoh use cases yang kita dah kes-kes penggunaan yang kita dah jalankan di smart city dan sebagainya. Okay, next. Okay, kami in my unit saya ada 6 vertical yang kami tengok specifically macam mana kami boleh bantu in terms of identifying case-case penggunaan use cases untuk setiap vertical. Dan not just identifying use cases but kita tolong untuk drive, kita jadi driver tadi untuk make sure that the pilot and the execution is done. Sebagai contoh antara case penggunaan yang kita telah guna sekarang yang low hanging dan akan ada initial value atau business model tadi adalah 5G CCTV di Putrajaya contoh. So Putrajaya dah buat pilot di mana CCTV dia sekarang ni SIM card, maknanya just cucuk SIM card 5G sahaja without they need to pull cable or fiber to the CCTV. Jadi deployment is been very fast. You don't need wired connectivity to the CCTV. Some area yang betul-betul remote kita boleh backup power supply from solar. Jadi betul-betul the whole unit is isolated and boleh terus deployed dengan cepat. Jadi satu-satu contoh kes penggunaan di Putrajaya yang kita dah run pilot. Untuk healthcare dan sebagainya kami ada few other solution as well use cases. Tapi bagi kita topik hari ni smart campus will next. Okay, ini just cakap pasal use cases tadi. Kami telah launch di TRX, di office kami di ground floor tu satu experience center. 10,000 square feet is a big experience center, is one of the biggest in the region and also one of the most advanced. Dalam tu kita ada lebih 50 use cases dan 28 solution partners yang dah boleh yang ni bukan demo di mana macam lab macam di universiti kita buat boleh guna macam ni. Tak, this is commercial ready services. Jadi dah ada pricing, dah boleh deploy. Boleh saya kalau jadi kita punya penumbuhan platform tadi tu, saya boleh jemput kita buat satu lawatan ke saya punya experience center, DMB punya experience center untuk kita fokus. Kami punya team di experience center tu pula setiap kali lawatan, kalau contoh daripada hospital, daripada MOH datang, dia punya curation tu akan kepada solution-solution yang relevan dengan healthcare industry. Jadi kalau macam smart campus university datang, jadi kita akan curate the whole solution yang memang boleh relevan kepada smart campus punya solution. Jadi that I can invite, kita akan plan nantilah in the future. Okay, but kembali kepada smart campus, next slide. Okay, smart campus ni kenapa sangat relevan dengan saya punya work di smart city. Saya rasa is almost like a miniature of a smart city punya challenges and also opportunities. Sebab saya nampak di campus ni kita bukan, sometimes you are not just looking into classroom ke apanya, kita use semua warga campus. Dari segi mungkin ada klinik, mungkin ada transportation dan sebagainya. Jadi akan ada isu-isu, semua isu-isu yang a city faced. Smart campus ni akan more or less berhadapan dengan isu yang sama. Facilities management, asset tracking dan sebagainya. Jadi ini antara contoh-contoh kes-kes penggunaan. Saya cerita sikitlah sebab saya cakap pasal 5G. Saya rasa yang low hanging tadi, the FWA, fixed wireless access, di mana kalau you nak provide wifi, kalau dah ada 5G coverage, then you just get the dongle dan you boleh cover the whole area. FWA ni juga bukan sahaja di fixed point, malah kita dah ada solution yang memang ada dalam vehicle. Contoh bas sekolah tu dah boleh ada mobile FWA yang ruggedized. You boleh letak the router outside and the whole bus will be covered by Wi-Fi with that speed just now, 500, on average 500 megabit per second within the bus. So we have we have a solution for that. Of course, smart, saya nampak yang low hanging juga adalah billboard ataupun notice board. So you imagine a notice board throughout the university yang you boleh control via cloud, dan because the speed is fast, then you don't need fiber to that notice board. It's all via cloud dan via 5G connectivity sahaja. You could manage your all communication channels within the campus. Automated services.
Di experience center kami ada satu solution provider ni tunjuk how do you do smart retail, di mana dia ada barrier gate, you masuk dalam kawasan retail tu, semua benda you pick up, AI will track that, you know, you ambil buku, you ambil produk ni, you ambil produk ni, dan you keluar daripada smart barrier tu, dia terus charge dalam you punya card. So the same solution can be applied to library management, for example, that you tap masuk, you boleh tahu buku mana dia ambil, terus log dalam you punya inventory, punya library inventory dan sebagainya, you keluar terus boleh tahu siapa ambil buku mana dan sebagainya. So those kind of solution dah memang ada, commercialable. Remote application. Baru-baru ni, bukan barulah, saya rasa awal tahun ni kami ada buat satu demonstrasi di Curtin University Sarawak, di mana DNB satu kita showcase kita punya mmWave antena. Yang ni yang tadi yang cakap pasal antena kecil-kecil atas tiang ni, which is our millimeter wave punya antena. That mmWave antenna we have demonstrated up to 9 gigabit per second transmission speed. So tapi itulah sekarang ni business model, business case for the antenna is still, we are still looking for it, but I think more low hanging business case would be in a classroom like this, where if you, every student pakai, kita demo dekat Curtin University, setiap student pakai VR headgear untuk access kepada education module. Jadi you require a lot of bandwidth. Jadi mmWave antenna tu sesuai untuk auditorium macam ni, ataupun you can use it on your backhaul. Kalau you nak just backhaul kepada campus, ada satellite campus ke, you boleh guna mmWave punya teknologi. But kita punya demonstrasi di Curtin not just the technology, the mmWave technology, but also kita buat application teknologi di mana lecture di Curtin itu fully 3D VR dan sebagainya diconduct oleh lecturer yang berada di UTM KL. So lecturer di UTM KL boleh provide low latency, maknanya tak ada cakap ni 10 saat baru sampai. It's very low latency comms, di mana user, student boleh interact, boleh converse macam, you know, normal ni with very low latency. Kita demonstrate that kind of application. So opportunity for 5G, I think a lot is just whether we want to explore or not. Tapi again, ini saya cakap pasal use cases dan saya capture your imagination sahaja. Tapi kalau connectivity pun kita tak solve, macam mana kita nak solve isu-isu macam ni kan, ataupun dan sebagainya. Ada lagi tak? Saya rasa ni last slide kan. Okay, talent. Salah satu inisiatif yang kami buat dalam ni adalah kami macam, I think Telekom pun ada juga, kita buat kita punya education module 42 hours, di mana kita this is free of charge for all students in all higher education learning. Boleh log in kepada web based portal kita, dan once ada 3 main module, 12 hour each module, 12 jam. Komponen modul ni bercakap pasal teknologi emerging technologies, dan also elemen-elemen connectivity devices dan sebagainya, and data privacy, data management dan sebagainya. Ini once you complete the module, you akan dapat digital badge daripada Ericsson dan DNB. Jadi sekarang ni, as for today, kita ada lebih 12,000 pelajar di semua IPTS juga, dan telah mendaftar. Next kami akan start on board pelajar daripada Politeknik. Okey, saya rasa itu saja dari segi pengenalan DNB. Nanti kita akan, boleh saya jawablah kalau ada isu ITU tadi ke, saya nak boleh. Tak apa. Okay. Okey, boleh tak apa ni untuk sesi soal jawab saya, boleh tak buka slide yang first tadi untuk challenge. Slide yang first tadi page challenge. Saya nak kena cerita juga ni. Ada tak orang yang jaga slide? Ada sebut pasal business model, ada sebut pasal engagement, semua tu kan. Slide Encik Iskandar tadi. Challenge. Menarik ni sebab kita semua orang UA kan. Experience engagement ni okey. Nak cerita yang ini memang kita buat. Dengan gembiranya lah kita buat semua benda ni. Tapi biasalah, it's not us alone. It's not us alone. And IT is not the driving. Bila IT is not the driving, people macam dia on us lah. Dia on us.
Orang kita cuma macam yang cakap tadi, kena bersedia tu berubah daripada just IT lah sekarang ni. We cannot be just IT alone. Sebab bila you are just IT alone, you are waiting for apa yang orang tu cakap. Dia tak immersive lah. So you cannot feel benda-benda ni. Satu. Yang kedua, business model. Doktor tadi sebut, there's experience punya lab, semua-semua kan. We want to experience everything. Tapi how can we make the experience happen? Satu, kenapa? Kita ni semua universiti awam. Kita fight for the same budget. We are not business people. Macam mana kita nak dapat that kind of technology dalam setiap universiti, especially UiTM yang sangat besar tu? Macam mana dia nak dapat? Kan? So maybe kita dah kena ubah proses of distributing fund. Nak collaborate ni kena ada fund. It's not free, kan? So I think banyak benda nak kena ubah. It's just not about as it is now. Maksudnya as it is now, we cannot do anything anymore. Benda tu stuck. We feel it dalam UM. So dah kena semua pening kepala macam mana nak tukar. Nak dapat partner, prosedurnya panjang lebar dan prosedurnya once upon a time zaman dulu, it's not a blue ocean. Macam-macam setakat nak buka tender pun 6 bulan sampai ke setahun. Faham tak? Macam mana you nak laju? Orang kata you lambat, you tak laju. Dah prosesnya macam tu. Betul? So, a lot of things that kita kena ubah sekarang to achieve benda yang you cakap tu. It's just not there, terus jadi dah, tak ada. Sangat cantik semua kat luar tu. Sangat cantik kan? Tapi macam mana nak dapat benda tu? Nak implement balik. Unless kita buat macam Zul Design tu lah. Tapi Zul Design pula nak go for scale susah pula. Nak scale up benda tu is not easy. Saya pernah minta tahun 2017, saya pernah minta seorang lecturer bantu kami buat sensor. Sebab tak nak beli kat luar kan. Tak nak beli kat luar mahal kan. Dululah masa tu belum ada lagi yang free, yang senang-senang nak dapat. Dia kata nak cari student, nak tukang sambung tu pun susah. Scale up. Our problem now to get, bila ada to scale up, sebab kita ramai ni. Semua agensi awam nak memudahkan kerja. Saya nampak kita punya driving factor is economy. Maksudnya Malaysia has to fight. Malaysia has to compete. Bila Malaysia has to compete, everyone also kena compete. Betul? Sebab kita kena efficient to compete kan. So saya nampak dah benda tu. Kita semua nampak. Cuma kita tak boleh nak gerak dah. Especially orang IT, bila you sebut benda tu, we are small part of benda yang panjang tu. We are only part. Kita berlonggok di sini adalah sebab kita yang orang yang sama. Kalau orang tu datang cakap, dia akan cakap macam ni. Betul, lain dia punya version dia. So that's why I think kita buat IT lead is to open benda tu so that we can cari dia punya solution so that we can work together untuk create balik lah. The solution comes when we are able to create. Betul. So macam the ITU tadi, kami dah study lama ITU tu. Cantik. Kita nak ITU tu. Lama besar tu. Sebab dia bukan on teknologi. Dia on improve life. Improve orang punya life, selamat. Air okey, udara okey, benda-benda tu lah kan. Cuma nak buat benda tu kena ada benda yang pungut data laju, yang boleh buat analitik laju. Sekarang ni tak boleh. That's the main of the ITU tu. Sebelum saya lupa, thank you Puan. If I may to start with that soalan atau pandangan. As Puan and Cik Iskandar rightly mentioned, IT ni tadi, the role has become so important because you understand the end-to-end process of an organisation satu. And saya rasa dah tiba masanya, as sama dengan digital, kita punya focus on digital, unit IT ni diberi, no longer, you are not longer a support role. I think you should be leading the organisation. And rightfully so, I think most institution dah nampak benda ni, and that's why you boleh nampak certain appointment of CDO, for example, Chief Digital Op, and CDO is being prioritized, right? Itu dah nampak sign di mana IT is no longer support role, but you are also leading how the organisation behave and operates, right? Tapi nak jadi pemimpin, to lead ni is not easy because with great
power comes great responsibility as well. Jadi bukan sahaja kita tengok kadang-kadang staff kena upskilling, even leaders juga kena upskill. Sometimes maybe skill tu bukan datang daripada industri kita ataupun bahagian expertise kita sendiri yang kita dah tahu, tapi on the other nature of our organizational business, for example, right? Kita kena dah start tahu build kita punya skill on other division and other departments. Contoh finance atau strategi dan sebagainya. Kita kena boleh bercakap ESG dan sebagainya. Kita boleh bercakap linggo diorang pula supaya kita dah dinampak IT faham benda ni. Memang kita faham sebab kita we are leading. We are leading means we need to understand you as well, right? Jadi it goes both way. Itu satu. Kedua, isu organisation tadi, maknanya isu alignment tadi tu. Isu alignment interdivision. Ya betul, streamline of data dan sebagainya perlu. Before we talk about antara leadership IT yang saya rasa amat penting adalah data lah. So without a clear data and process framework, you can't have all the smart application on board, because then you will just have one app for parking this building, different app, because it's all not integrated. So number satu, kalau ITU pun dari segi smart city kena recommendation, number one, you need to streamline the data dulu. Maknanya data policy, data management tu kena very clear. Then second, of course, connectivity and security tu will come in. But sama je di Putrajaya pun sama isu smart city. Walaupun Putrajaya ni paling advance dalam dia punya smart city deployment, isu data ni tetap ada. Kadang-kadang streamline tu tak mudah. Ya. Masih dalam proses streamline. Rasanya mampu terlibat kot. Streamlining data for Putrajaya. Kalau saya boleh share pendapat saya, so ada dua soalan sebenarnya. Betul? Satu is sebab yang tadi tu is deck on challenges kan, yang kita rumuskan on higher education lah. Dan memang nampak, and then memang saya tahu universiti memang dah jalan banyak benda-benda ni. Challenge dia memang betul dari segi leadership. Satulah maknanya macam mana kita nak maju ke depan. Saya nak pinjam satu ayat Quran daripada surah As-Saff ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ada siapa orang Muslim kat sini? Okay. Innallah tu maknanya sesungguhnya Allah itu yuhibbul lazina yuqatilu. Yuhibbu tu disayang. Orang yang yuqatilu tu berperang. Yuqatilu innallah yazim. Ka'annahum bunyanun marsuf. Ka'annahum tu maknanya seumpama, seolah-olah mereka itulah bunyanun. Bunyanun ialah jamak bagi bana. Bana ialah binaan, kan? So bangunan yang tersusun. Okay. So dekat situ kita nampak suggestion in terms of kalau kita nak ke hadapan, kita nak berperang. Memang susah betul. Macam Puan Ansyah kata, tunjuk cara cakap tu memang perit sebenarnya orang ICT. Tapi di sinilah kita semua kena faham bahawa memang ICT tu penting. Kalau tak penting, dia relax. Dia tak ada apa-apa pun kan. Biasa je lah. Tapi sebab ICT tu penting, teramat penting, memang beban dia sakit sebenarnya. Macam nak pergi berperang. Betul? Kan? So apa yang Allah kata? Allah kata disiplin. Pertamalah, bila berperang kena disiplin. Kena ada disiplin tu. And tersusun, kita kena ada organisasi. Organisasi itu tersusun daripada bawah sampai ke atas. And di sini betul sebenarnya yang ada baru-baru ni ada orang kata proposal daripada jemaah yang diketuai Datuk Idris Jala kepada menteri, di mana penumbuhan CDO. Tapi CDO memang dah ada dekat universiti-universiti. Tapi dengan pengiktirafan ini, CDO tu role dia akan semakin diperhalusi dan ada manfaat dia. So insyaAllah bagi saya, pertama sekali, kenapa saya kata begitu? Sebab di TM. Saya refer balik macam mana TM buat. So TM memang betul. Masalah dia ICT tetap ICT, digital tetap digital. Tapi di sana kami ada leaders
dia. Ada CTIO yang menjawab directly kepada CEO kami. And CTIO memang dia CTIO lah. Dia bukannya daripada lantikan-lantikan yang tak sepatutnya lah, maksud saya. Itu penting. Bila ada tu dan suara tu dekat dengan leadership. Ini ialah penting lah. Cara macam mana kita nak seberang that bridge moving forward. The second one in terms of budget, kan? Budget memang isu, kan? Di mana-mana pun, di TM pun sama. Budget tu kita nak buat benda ni, kita kena tarik ni lah, tarik tu. And then dalam the same proposal by Datuk Desjada tu memang diceritakan budget by achievement sebenarnya. So maksudnya apa? Duit banyak tu juga yang ada. Tapi dia akan tarik. Dia akan tarik mana yang achieve objektif tu akan dapat perbelanjaan yang lebih. So di mana di sini dan kita akan dapat tahu bahawa semua organisasi dia akan susun betul-betul macam mana nak achieve budget objektif yang paling penting. Dan di sinilah peranan ICT juga bila kita nampak bila universiti the leaders of university faham ini kita punya objektif kita, ini cara kita tersusun tadi untuk achieve that particular objektif. Di sini peranan kita, dekat situlah kita kata, kalau you tak buat tolong kami untuk achieve this, you punya budget atas, you punya objektif atas tu tak akan dapat. Di situlah kita akan dapat budget dia. Bagi saya lah. Benda sama juga lah daripada TM. Terima kasih. Saya nampaklah penyampaian dan synchronization. Sekarang ni ada, maybe kita dalam proses peralihan. Bila proses peralihan ni dia ada putus tengah-tengah. Saya nampak ada usaha yang akan buat streamlining sebelah sini. Tapi the streamlining is not yet sampai pada groups yang sepatutnya. So proses streamlining tu nanti akan ada prioritization of siapa yang boleh buat yang ni, buat ni dulu. Siapa yang boleh buat ni, sebab kita ni negara kecil bukan besar. Compared to Vietnam, compared to Indonesia, kita masih kecil. Orang kita pun sikit, tapi kecil kita cili api. Maksudnya lebih sikit senang dan efisien daripada ramai. So if good synchronization tu, kita mungkin boleh kejar dan mungkin lebih efisien dan lebih produktif. Dan usaha tu ada. Yang kita haraplah, mungkin saya dah pencin tak dapat tengok lagi dah lepas ni kan. Orang yang muda-muda nanti insyaAllah lah akan nampak cara kerja proses yang lebih baik. Sebab baru tadi saya baca siang tadi, Vietnam berlumba-lumba dalam artificial intelligence. Kita belum lagi berlumba. Kita masih ada framework, nak arah ke mana kan. Dia dah berlumba dah. So kita di ASEAN baru kecil tu. Belum lagi ni. Saya bercakap dari segi universiti. Bila mereka bercakap di luar, kita universiti ni, we are actually providing a platform for student to grow. Okay? Student kita akan bertanding antara ni. Kalau kita yang buat operation ni tak boleh support benda tu, as a university, kita tak akan menghasilkan student yang macam tu. The student does not comes as it is, orang tu pandai terus. It's not about apa yang diajar, apa yang dirasa sebenarnya. So kalau dia dah biasa rasa good things, dia akan buat benda better. Benda macam tu lah, lebih kurang. That's why benda ni berkait-kait. So soalan saya tadi sebenarnya ada kaitan antara satu sama lain. In fact, dekat Thailand, dia siap sebut, I think university is no longer needed. Itu Thailand. Orang sebelah kita je tu kan. Tapi kita nak kena tengoklah macam mana perubahan nanti. Yang dikatakan bersedia tu. Okey, saya rasa saya nak bukakan soalan terus pada audiens yang rasa-rasanya nak tanya soalan sebelum kita ni. TM kata dia ada goodies untuk 3 soalan. 3 soalan pertama. Silakan. Dan secara logiknya, bila pemasangan menara ni dia memerlukan kos lah. Dan saya difahamkan juga bila lokasi tu dah ada Wi-Fi, pihak telco dia macam kurang berminat. Sebab selling point untuk telco adalah data. Once dah ada keupayaan pelajar untuk dapatkan data di sekitar lokasi yang ada Wi-Fi tu, dia tak nak masuk. Itu satu soalan lah. Adakah itu betul? Saya tak pastilah, mungkin Cik Is boleh jawab. Cuma untuk coverage, saya rasa kalau yang terbaik sekali ada menara lah. Dan menara sekarang ni dia boleh kongsi dari segi equipment tu di antara telco tu kan.
Jadi apa sebenarnya masalah di sini yang boleh dihuraikan lah. Terima kasih. Sama-sama. Jadi untuk sedikit nak betulkan tadi, kami masih ada, kita dah deploy lebih kurang 6,000 tower sekarang ni satu Malaysia. Lebih kurang tak silap saya 50 towers in total dalam semua IPTA yang masih ada kekangan sekarang ni untuk kita bina. If I'm not mistaken, 30 ke 50 macam itulah towers dalam semua. I got the numbers tapi I don't have it on top of my head. So dalam isu bajet, so DNB punya budget is budgeted. Jadi kami akan come in with full cost. We cover all the cost of implementation of the network, semua. Not just we cover the cost of the building or development, we also pay rent kepada universiti. Jadi kami akan bayar sewa tapak tu kepada universiti untuk kami letak pencawang ataupun tower di universiti-universiti awam tersebut. Jadi isu yang kami nampak sekarang adalah banyak. Dia kadang-kadang bukan sahaja isu cost. Isu cost ada few universiti yang charge lebih daripada market rate untuk sewa tapak tu. Kita tak saya buat macam mana, tapi my point is ada isu cost, tapi ada juga isu-isu lain, isu right of way, isu kebenaran masuk surat setuju terima SST kepada universiti nak pasang dalam tu. And contoh, saya ada satu universiti di Kuantan mengatakan ada isu radiasi. Contoh, dia tak nak bagi sebab ada isu radiasi. Jadi which is not true lah, sebab kami dah ada, we got a lot of report from MCMC, from the WHO dan sebagainya. Kajian mengatakan 5G punya signal ni lebih kurang sama macam 4G. Tak ada isu, kalau 4G tak ada isu, 5G pun shouldn't be any issue lah in terms of radiation. Tapi isu-isu macam tu lah. I have the detail. Kalau kita nak discuss lagi lebih lanjut, kita boleh sit down. Saya rasa semalam kebetulan Encik daripada KPT, semalam kedua hari lepas saya ada perjumpaan dengan KPPT berkenaan hal ni, dan akan ada follow up lah daripada KPPT berdasarkan perbincangan hari itu untuk isu ni. Sebab kami cuba untuk, we still try to push this, sebab kita tak nak universiti kita terlepas daripada coverage yang memang budgeted by the government ni. Jadi kita will try our best to get it done lah at universities, kalau boleh sebelum akhir tahun ni. Yeah. Lagi sebulan, betul. Dia equipment semua dah ada. Jadi kami isu Pokemon semua tak ada dah. Kami dah ada all that equipment. Kebanyakannya some universities, tak silap saya, infrastruktur tu pun dah ada. Maknanya tower dah ada. Kita nak right untuk either tarik kabel ataupun right untuk kongsi tower yang sedia ada tu. Maknanya akses kepada tower yang sedia ada. So kalau ada leadership, ada drive, boleh dapat by the end of the year. Kalau terlajak pun dalam Januari lah. Still kita tak kisah, janji kita agreed the university ada coverage. Sebab yeah. Saya harap tu jawab soalan tadi. Okay, saya Helmi daripada UTM. Okay, kalau kita tengok tadi, Tuan dah maklumkan tentang revolusi telco, dan kita sedia maklum 5G ni salah satu perkara yang sangat penting lah pada masa akan datang. Dan kita pun sedia maklum kos penyelenggaraan untuk menyediakan alatan Wi-Fi, kabelin dan sebagainya di peringkat universiti ni semakin lama semakin tinggi. Is it possible within 5 to 10 years network yang sedia ada, Wi-Fi yang kita ada dalaman yang kita maintain, pihak ICT maintain, akan beralih kepada 5G. Jadi mungkin Tuan boleh explainkan sedikit sebab apa. Kita pun sedia maklum CCTV masuk SIM card dah boleh pakai. Dan kita pun sedia maklum application pun kebanyakan semua dah online. Dan kita pun ada kaedah VPN dan sebagainya. Jadi mungkin Tuan boleh explainkan. Cuma saya rasakan kalau perkara ini terjadi, kita akan dapat jimat sangat banyak. Sebab alatan Wi-Fi AP ni dia ada jangka hayat. Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Memang kami dah explore this teknologi juga. Ada use cases. Kebanyakan use cases yang kami jumpa adalah di China, di mana dipanggil this technology is called 5G1.
So within the same 5G coverage, you boleh, is a one by its own, right? You boleh within the same maybe tower ke apa, you define lah your own 5G environment tu. Dalam tu you mungkin service provider pun the model you are giving is not longer per SIM card, but maybe utilization based. You nak ambil 100 SIM card pun tak apa, tapi you can kira based on the different model how you, because it's no longer SIM card is just enabler. Tambah-tambah lagi sekarang ni eSIM dah ada, jadi tak perlu SIM card lagi dah. eSIM saja kan, all the native equipment ni dah ada native eSIM to enable this. So itu satu 5G One. Tapi saya suka untuk point to satu POC yang pilot yang kita buat dengan Melaka, di mana kerajaan negeri Melaka, saya kebanyakan pilot yang kita buat ni, kita buat sebagai use cases, case penggunaan, sebab kita tak jual produk. DNB memang objektif kita nak orang guna saja network tu, sebab network tu dah buat. Jadi yang akan jual telco. Jadi kita pun tak nak nampak yang kita melebihi telco dalam nak menjual, sebab kita neutral, kita tak ada preferred to any telco. Tapi kadang-kadang memang DNB lagi laju sebab kita memang nak, we want to play that thought leadership role untuk tunjuk boleh buat sebenarnya. Di Melaka dengan Mitch, saya made aware ada satu kes penggunaan di mana dia guna outdoor CPE untuk 5G ni, router outdoor ni. Memang is an outdoor router lah. Kilat ke banjir tak tahulah, kilat ke ribut ke, memang should be able because it's IP86 semua. So boleh buat FWA untuk free public wifi kepada area tu without the need to tarik fiber dan sebagainya. So to me this is also very interesting use case, because it will transform the whole public wifi, campus wifi dan sebagainya, because you only need that CPE, then you can provide coverage wifi in that area. Itu dari segi FWA. In building coverage, for example IBC. So kalau you dah ada IBC yang fast dalam building you memang dah tak perlu wifi lagi dah. Macam you cakap tadi lah, we are moving towards an environment where you don't need the wifi, but the difference between wifi dan 5G ni adalah 5G ni masih you are the model, the business model. Sebab 5G ni you masih charge based on SIM card dan sebagainya. Jadi kalau Putrajaya for example, saya bagi contoh kekangan yang akan ada pula, kalau dia nak deploy, katalah dia nak deploy 500 CCTV dan dia tarik fiber kepada setiap, ataupun kabel kepada setiap CCTV, dia punya cost adalah capex once off. Bila dah tarik, dah lah, the fiber are all connected. The cameras are all connected into the network, into the camera network. But kalau 5G, then you need to pay for each SIM card lah, for each camera pula, depending on how the MNO nak compete untuk this market. Maybe dia akan turunkan price dia depending on what are the, how to compete into this. Tapi the current business model mungkin kalau nak beli RM100 satu kamera bayar sebulan-sebulan, maybe tak logik pula. Contoh. Tapi saya tak, this is just business model. MNO bila nampak opportunity dia akan adjust lah in terms of dia punya how they charge user tu, based on eSIM tadi tu, maybe based on utilization atau based on campus dan sebagainya lah. Kalau tower tu memang ada capacity lagi, tak congest, then why not push lah untuk guna data macam mana pun. Dan kami juga ada demonstrate solution di mana kita ada local breakout. Ini yang 5G One tadi ni, dia akan ada local breakout di mana traffic ni tadi tak pergi kepada main core dan ke internet, dia akan habis kat situ je. So CCTV camera for example, you don't need to go to internet. You akan ada daripada 5G pemancar ni, you akan ada our local breakout, bawa keluar kat situ je. Dan this is also important for low latency use cases. Kalau you nak memang low latency, you tak boleh bawa keluar jauh-jauh. You kena bawa keluar within the closest environment. So the local breakout tu will address that problem lah. Tapi memang ada, memang dalam teknologi roadmap memang akan ada this use cases dan sebagainya. Saya rasa saya jawab. Terima kasih. Okey, sekarang ni kalau kita tengok kan, contoh macam sekarang kat Perlis, dia kata 5G. Dah liputan penuh. Tapi device-nya pula, pakcik-pakcik ni sukar nak menukarkan telefon kesayangan mereka yang 4G tu. Jadi maksudnya hasrat kerajaan tu tak sampai juga. Walaupun sampai 5G, tapi tak sampai juga 5G. Masih pegang lagi 4G. Kan? Yang lama.
Sama macam kat universiti, sekarang kenapa dari segi device ni, ada tak kita dari segi R&D dan sebagainya, cuba kita fikir supaya kita bebas G. Dipanggil, kita tak nak lah ni G ni kan. Sekarang kalau pergi infinity G pun tak ada masalah. Maknanya kita pasang je device tu, bermakna you nak jadi berapa G pun tak apa. Jadi yang itu kita kena fikirkan. Sebab sekarang nampaknya business model ni bukannya sudah, memanglah dia macam pasang umpan, tapi sebenarnya kait tu sebenarnya bersalur umpan. Sebenarnya banyak yang terkait tu sebenarnya business model tu menguntungkan dari segi produk tadi. Penjual produk. Sebab tu sekarang banyak orang beli package data tu dapat free phone sekali kan. Jadi nampak business model ni nampak untuk dah jadi lain jadinya. Dah jadi untuk jual produk pula. Macam orang beli printer lah kan. Printer je murah aja, ini yang mahal. Contohnya macam itulah. Betul. Ni satu scammer juga ni sebenarnya. Scammer yang kita tak perasan tapi sebenarnya kita dah di scam. Jadi sebenarnya bijak pandai kita kan. Kita pendekar-pendekar kita ni, kita fikir macam mana kita nak supaya kita jangan kena scam. Ni scam yang tak sengaja tau, tak perasan ni sebenarnya. Kita dah di scam dah sebenarnya. Kita tukar telefon dan sebagainya. Cuba kita fikirkanlah. Saya cadanganlah kalau boleh kita fikirkan supaya device kita ni kita keluar daripada G ni. Kita tak mahu lagi dah. Ada 5G ke, 3G ke. Jadi macam peralatan tadi kan. Saya rasa kalau kita tukar-tukar, kalau kita pergi 5G, ada yang tak support kan. So apa berlakunya yang sini ada 4G, sini 5G, dah sampai sini dah jadi sempit balik. Sini jadi buka balik kan. Jadi benda-benda macam ni kita kena, saya rasa lah kita kena fikir benda yang macam tu. Ya. Saya faham isu proprietary tu memang saya faham. Tapi just to tell you, isu device pakcik isu ekosistem ni, maknanya isu device yang masih tak ada kat consumer ni betul. Tapi you point out, saya akan jawab tu pula. Bukan sahaja consumer, bukan sahaja pakcik kat Perlis tak ada handphone 5G lagi. Tapi even for campus operator pun, tak semua CCTV vendor ada native 5G. Saya sampai contact Bosch punya factory di Germany pun, dia kata tak ada 5G native dalam roadmap Bosch. So ekosistem ni bukan sahaja mobile, but even industrial devices also have challenge on that. Satu. Kedua, kalau you cakap pasal isu big boys punya war ni, di mana kita memang gajah sama gajah, kita kancil rumput, kita rumput lah. So you pun ada kan Chinese. So in terms of the gajah sama gajah ni, kita okay, the good thing about 5G adalah is an open standard. It's ITU standard dan 3GPP semua open standard. Maknanya kalau kita nak, dia macam ni lah, tender spec dah keluar, tapi yang boleh fit dia saja. Tender spec tu open, semua orang boleh buat, tapi ada ni saja yang boleh buat. Contoh, samalah. So sama juga ITU, diorang dah lobby dari segi level tender spec ni. Maknanya, tapi kita, benda tu open document. Maknanya kalau kita nak buat, we have the money, we have the factory, we have the know-how, kita boleh buat. Tapi kita tak boleh buat lah sebab kita tak sampai lagi. That one, kita as a country, as our own student, tambah lagi ni pengajian tinggi sebenarnya, kita kena decide lah on our where do we want to bring our talent, our country to. Kalau kita nak stopping become a consumer of technology, we want to start becoming a producer of technology, dan kita kena ada very cohesive vision on where to go, because teknologi pun banyak. Tak semuanya buat device. Kalau kita nak fokus on AI, then we can start looking at AI contoh, dan quantum, kita can start looking at quantum. Tapi kita kena tahu what we want lah. Memang given lah today, memang nak cakap pasal isu proprietary ni, big boys memang dia orang dah control the whole market. Kita boleh adalah sikit nak main kan, nak margin dekat service ke repair ke boleh lah, tapi equipment you kena upgrade lah. That one given lah. I think cuma contoh saya, I'm very frustrated when it comes to CCTV camera, sebab saya tengah cari juga device ecosystem untuk CCTV. Tak banyak yang ada, mainly from China. Maybe the chip war itu adalah real, maknanya they cannot, the Western world cannot actually do the chip because of the rare earth equipment ke apa yang dia tak dapat. So mungkin betul, tapi saya rasa itu low hanging lah. Kalau kita boleh ada bukan macam industri dalam negeri yang boleh integrate 5G punya modul ni into camera ke, into whatever devices ke, then maybe kita should look into that. But that research and ni lah, R&D lah pula. Boleh cadangkan jadi as one of the ni lah. Tapi kita kena, we need to be clear. Yes. Kalau kita tak boleh buat piecemeal, maknanya kita rasa macam ni, kita buat ni. Besok kita rasa kita ni pula, kita buat ni pula. Nanti tak ada ni
tak ada cohesive punya direction. Jadi we need to be decisive lah. We want to be an AI player, tak apalah, kita tak payah tengok lah benda ni semua, kita fokus on AI je lah. Kalau kita nak jadi AI player, kalau kita nak jadi device manufacturer, kita jadi device. Saya punya PhD on electronics di Oxford, tapi saya memang tak ada opportunity kat sini pun untuk for me to pursue what my research and my thing that I've done. Saya buat Li-Fi dulu. The Li-Fi technology is actually from my lab. And I wrote the source paper for Li-Fi. Maybe some of you know Li-Fi ni daripada lampu bagi broadband. Tapi bila saya balik Malaysia, saya nak bawa ke mana? Li-Fi teknologi saya ni tak ada ekosistem. I don't have any ecosystem. I don't have any equipment manufacturer kat sini. Kalau saya nak pergi kerja kat Philips, then I will have to leave the country. I don't want to leave the country pula. So then this kind of we need to decide lah what we want to do. Kita talent ada, tapi ekosistem tak ada. Ikut tak cukup. Sebab sekarang ni problem kita macam kes yang baru-baru ni kan, geopolitical risk kan. Kita tersepit sebenarnya. Kalau tengok kita punya perkakasan IT dekat universiti tu, dari mana datang semua tu? Kalau benda lain bolehlah di boycott, benda tu boycott habis terus. Tengok tu pun dah cukup dah. Very dangerous sebab lepas tu kita sebut pasal keselamatan cyber. Oh, itu lagi lah. Dalam benda tu kita pun tak tahu. Kita cakap tapi benda tu dah ada dah kat dalam kita. We cannot do anything. Betul. Itulah. Just highlight benda tu lah. Benda yang betul kan. Ada soalan lagi? Apa yang pihak TM dah buat dengan AI, dengan analitik apa semua tu. And then TM as a big fat company bolehlah over the night form a team untuk itu semua kan. Macam kami ni kami nak adopt benda tu. And then pada masa yang sama kita ada banyak backlog and then kita ada kekangan-kekangan lah. Is there a way, minta komen, kami boleh adopt dengan kekangan-kekangan semasa tu. Macam mana kami nak adopt benda tu? Ada any approach ke, ada any advice ke yang boleh bagi kepada kami? Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Irham. So first nak faham soalan ni is actually in terms of adoption of teknologi yang kita ada di industri untuk diguna pakai oleh universiti, itu soalan dia? Ya. Okay. In an innovative manner, betul? Ya. Okay, alright. Boleh keluarkan slide saya yang tadi tu? Sekretariat. Okay, right. So inilah slide yang last. Saya tak tunjuk yang slide ni sebenarnya. So di TM mana Cik Irham kata tu, memang kita ada big data analytics, right? Perbezaan TM dengan principal ialah kami menggunakan teknologi, right? So bila kita guna teknologi, kita fahamlah kata teknologi ni bukannya sepatutnya kalau yang kita mahal tu yang paling baik, tak. Yang mana fit tu yang paling baik untuk kita sebenarnya. So contohnya untuk big data, untuk big data analytics, kami dah start daripada tahun 2015 lagi untuk obtain data warehouse, data lake, and kita ada yang fail punya project. And fail tu berjuta lah, okay, cost dia sebenarnya. And then kami back to square one, kami buat cara let's structure data kita dahulu. So kita buat data structure dahulu. Instead of terus beli nak buat AI model, whatever yang hebat-hebat lah. So we went back to basic. Just untuk cerita pasal big data ni saja. Yang big data analytics yang can be sourced out dari luar ialah on social media. Alright. And di sini kami tak deploy apa-apa pun. Kami just pakai teknologi yang ada. Penting sekali the know-how on how to utilize it. So itulah menjana kepada soalan yang Cik Irham tadi. Is there a way on how we can work together in terms of teknologi yang mungkin ada di TM to be used by university? Jawapan ialah in terms of sharing of knowledge, membawa universiti ke dalam TM on how we are using in terms of process tu ialah can be done. That is basically free lah.
basically. Tapi in terms of resources, when we utilize data, utilize capacity on cloud, we have to pay. So bila dah masuk out payment tu, itu ada masalah lah. So we can't share that one. We can do the sharing in terms of the processes, and then maybe pengalaman orang yang menggunakan data tersebut. So itulah jawapan in terms of how to do it. Nombor satu. Nombor dua, sebenarnya contohnya kat sini kita nampak TM juga, we have our own cloud, kan? Cloud environment, nama dia Cloud Alpha Edge, CAE. CAE ni dia asal universities, contohnya macam USIM, dah pun menggunakan the cloud facilities yang TM dah ada. Di sini mampu dah ada, kan? So kita sebenarnya berharap di TM ni kita boleh develop a package untuk universiti sahaja sebenarnya di dalam kita punya Cloud Alpha Edge, right? And that to be utilised by universiti, sebab kita faham masalah universiti is actually masa untuk mendapatkan budget, especially kalau it's a research punya facilities, kan? Tak sempat nak buat research tapi nak kena ni, so dia kena ada boleh just tarik resources as in required. So that's another avenue on how to actually help kita punya universities to gain momentum lah a bit. Because the good thing about cloud, maaf saya guna bahasa putih sikit-sikit. Good thing about cloud ialah benda tu sentiasa di-update. And then the things that other companies yang dekat luar sana pakai, kita boleh tarik je on the cloud without needing to buy server equipment specific to whatever that we have yang kita gunakan dalam research, which kalau nama research tak semestinya berjaya, kan? And then sama ada berjaya tak berjaya, kalau dah nama research, kalau beli equipment kena lupuskan, siapa nak jaga? IT juga jaga, kan? So it doesn't make sense. So that's where kita nampak, kalau kita, it's not just about technology, macam sekadar lah, teknologi itu saja jelas, people tu penting. Problem professors, problem lecturers, problem researchers is on how to do innovation, tapi ada kekangan dekat diorang. And kalau kita mudahkan proses tu, I think magic will happen, insyaAllah lah. Terima kasih. Okey, saya kira yang sebentar tadi adalah soalan yang terakhir. Apapun, kita boleh terus berjumpa di luar daripada sesi ni lah dengan panel kita selagi mereka masih ada. Okey. Jadi saya rasa mungkin ada penggulungan. Penggulungan. Kesimpulannya sebelum kesimpulannya, kita banyak makan. benda yang kita boleh go forward lah. Cuma banyak perkara yang kita kena usaha untuk tukarkan. Walaupun usaha dah ada macam CDO semua tu, kan, it's still a lot. Nak CDO dah ada, tapi siapa CDO tu? Objektif CDO tu nak kena di-streamline. Kadang-kadang ada CDO dilantik lebih kurang je. Still belum ni, usaha dah ada. Saya rasa banyak perkara yang kita timbulkan dengan 5G semua, potential semua. Yang ditimbul oleh kawan kita daripada UTM pun menarik, sebab memang kita OKA, kita punya operational expenses tu, kalau boleh dikurangkan dengan adanya 5G tu sangat menarik lah. Sebab network ni paling tinggi dia punya spending dia untuk setiap universiti awam. Lagi besar lagi banyak. Besok lagi banyak smart, lagi banyak dia punya ni, kan. So benda-benda macam tu. Saya rasa Encik Faiz setakat ni duduk. Baik, Alhamdulillah. Jadi dengan itu kita mengucapkan terima kasih kepada Puan Asiah dan dua panel kita hari ini. Kita kira sesi forum tadi sangat berinformasi, ya. Diharapkan input yang dikongsikan sedikit sebanyak akan dapat memberi panduan kepada peserta iLead Siri 1 dalam menilai, memilih dan menyusun semula teknologi bersesuaian agar sinergi dengan generasi baharu kampus pintar, Smart Campus.